Aku merupakan seorang pelukis. Dia tidak memahami kedalaman seni sastera, namun dia adalah seorang yang tak terburu-buru dalam membuat keputusan. Dia juga merupakan seorang yang teliti dengan pandangan dan tak mudah merendahkan orang lain. Daiman Kreko. Kreko merupakan rakan kepada aku. Dia adalah seorang sastrawan hebat. Namun begitu, Kreko seorang yang terburu-buru dalam membuat keputusan. Dia juga seorang yang pandai dalam berkata-kata dan berpuitis. Hai. Aku ada berbuat seseorang. Tapi kau mesti tak pernah nampak dia. Tapi kau mesti kenal dia. Siapa tu? Ini Doll. Oh. Doll, penyanyi rock mad dog yang terkenal, dengan rambut gondrong, subang panjang dan aura peramah. Kehadirannya sahaja sudah mengisi ruang studio. Doll tidak bermain. Dalam erti kata lain, dia tidak tahu menulis atau melukis sebuah karya. Dia hanya tahu bermain irama dan bunyi. Oleh itu, Doll menjadi model kami sahaja. Macam mana kita nak main hari ni? Apa kata kita jadikan Doll model hari ini? Boleh tak? Aku setuju je. Jom. Doll berdiri seperti patung hidup, tetapi patung yang penuh bunyi, dari gaya, pakaian sampai ke pilihan fashionnya yang pelik. Aku memulakan permainanku itu dari rambut di kepala Doll dengan garis dan warnaku, kerana Doll sebenarnya tiada apa-apa yang menarik perhatianku. Namun untuk menjaga hati Doll dan sahabatku Kreko, aku bermain juga. Dan kami pun mulalah bermain. Cuba tengok baju dia, robek sana sini. Yalah. Pelik. Memang begitu fashion dia. Setiap kali Doll bergerak, subangnya berayun, rantainya bergemerincing. Dia seperti membawa seluruh persembahan rock ke dalam ruang seni yang sunyi. Aku hanya tersenyum, namun jauh dalam sudut hati, terfikir bagaimana Kreko akan menggambarkan Doll dalam penulisannya, terutamanya bahagian rambutnya itu kerana aku sendiri masih bingung. Studio menjadi lebih senyap. Hanya tinggal bunyi pensel menggesek kertas, dan inilah saat aku mula tenggelam dalam fikiranku sendiri. A few moments later. Bagaimana aku nak mula? Baju robek, rambut gondrong, subang panjang, rantai penuh semak, kasut but tebal. Kuturunkan lagi garis dan warnaku itu hingga ke tengkuk Doll, tapi hampir-hampir terkambus. Terlupa aku sebutkan tentang garisan dan warna pada kepala Doll yang terlilit secebis kain warna merah garang. Aku kurang pasti pula sebab dahinya dililit sedemikian dan cuba memperkaitkan kain merah dengan lagu, suara, irama dan nada yang didendangkan, tetapi masih tak ada makna. Barangkali Kreko lebih indah memaknakan lilitan kain merah itu macam lanun, terutama mengarang tentang adunan antara kain merah, rambut gondrong dan subang sebelah itu dengan seni kata. Kenapa sementara Doll banyak sangat? Tapi dalam masa yang sama, kosong. Aku cuba memahami perwatakan Doll, tetapi semakin diperhati, semakin hilang bentuknya. Doll bukan sekadar model, dia teka-teki. Waktu berlalu.
Aku cuba untuk menggaris dan mewarnakan doll dalam komposisi yang lengkap. Namun pada akhirnya, aku kikiskan garis-garis dan warnaku itu habis-habisan. Yang tinggal hanyalah sebuah kertas kosong. Lagi. Aku pun tak kena. Lantai studio penuh dengan kertas terbuang. Setiap satu melambangkan kekeliruan mereka terhadap doll. Doll pula hanya berdiri di Dia hilang. Mana dia tak muncul? Ya, dia penuh benda tapi tak ada inti. Kedua-duanya semakin letih, bukan kerana kerja, tetapi kerana memikirkan siapakah doll sebenarnya. Aku mengambil sehelai kertas lukisan lain yang masih putih tanpa garis dan warna. Kemudian kugariskan beberapa bulatan yang banyak. Rupa-rupanya, Greco pun nampak gelisah seperti aku juga. Aku tidak berkata apa-apa kerana aku tidak mahu mengganggu proses penulisan kreatif Greco yang hebat itu. Aku memang tahu kemahiran Greco bermain dengan bahasanya. Beberapa minit pun berlalu. Akhirnya, semua usaha berhenti. Yang tinggal hanyalah karya terakhir, yang paling jujur tentang doll. Baik, kita tengok apa yang tinggal. Aku cuma lukis beberapa kosong. Semua kosong. Aku pun tulis 0000. Menarik. Baiklah, rasanya kita bermain sampai sini je hari ni. Aku dah ada nak ke tempat lain lepas ni. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Lain kali bawa lagi kita bersama. Kami berpelukan kerana kejayaan yang tercapai. Walaupun aku tahu, di sebalik ketawa doll itu, sebenarnya yang ada hanyalah kekosongan saja dalam dirinya sebagai penyanyi. Yang membalutnya bukan suara, lagu, irama atau nada yang memaknakan kemanusiaan, tetapi hanyalah kepalsuan yang terdedah melalui luarannya. Hai. Apa kata? Okey, Kak. Kenapa makan sini macam lagi comel ni? Comel. Macam miau-miau lah. Dia hilang. Mana dia tak muncul? Kenapa kau tak bercakap? Oh my god! Itu saja oh my god! 这有找的冰淇淋，这是我的迷彩。Oh my god! Menarik.